Kita mulakan pengajian pada pagi ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala kiram ashab izam insyaallah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdihi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la tahsabanallahu ghafilan amma ya'malun zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tasahsu fihi al-absar. Maksudnya, janganlah kamu menyangka Allah Subhanahu wa ta'ala lalai terhadap apa-apa yang dikerjakan oleh orang yang zalim di kalangan kamu. Hanya saja mereka itu ditangguhkan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehinggalah pada satu hari dan masa di mana mata mereka akan terbeliak melihat azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Yang mati Fadil Tuan Imam kita, Tuan Haji Ghani, tak lupa juga Tuan Bilal, seterusnya Tuan Siak, pengurusi surau masjid, jawatan kuasa sidang jamaah muslimin muslimat berbahagia. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama solat subuh jemaah pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung pengajian kita di fasal yang ke-10. Okay? Kita dah berada di fasal yang ke-10, fasal X. Namanya fasal X. Baik. Tajuknya wirid-wirid harian. Wirid-wirid harian dan kehidupan hati, insya-Allah. Baik, kita lihat kepada kalam Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari dulu. La yastakirinnal wirda la yastakiril wirda illa jahul al waridu yujadu fid daril akhirah wal wirdu yantawi bil tiwai bintiwai hazida wal aula ma yughtana bihi ma la yukhlafu wujuduhu. Al wirdu huwa talibuhu minka wal waridu anta tatlubuhu minhu wa aina ma huwa talibuhu minka mimma huwa matlubuka minhu. Urudul imdad bi khasabi istidad. Urudul imdad bi khasabil istidad wa syurukul anwari ala hasabi safail asrar. Al-ghafilu iza asbaha yanzuru ma za yaf'alu wal 'aqilu yanzuru ma za yaf'alu Allah bihi. Innama yastawhishul ibad wazuhadu min kulli syai'in li ghaibatihim anillahi bi kulli syai' falau syahiduhu fi kulli syai'in lam yastawhishu min syai'in. Amruka fi hazidar bin nazri fi mukawwanatih wa sayakshifu laka fi tilka dar an kamali zadihi. Alima minka annaka la tasbiru anhu fa ashhadaka ma baraza min lamma alima al-haq minka wujudul milal lawana laka ta'ah
wa alima ma fika min wujudil syarrahi la hajaraha alaika fi ba'dil awqat liyakuna hummuka iqamatis shalah la wujudus shalah fama kullu musallin mukim as-salatu tukhratun lil qulub as-salatu tukhratun lil qulub min adnadil dzunub wal istiftahu li babil ghuyub as-salah mahalul munajat wa ma'dinu al-musafat tattasi'u fiha mayadinul asrar wa tashriku fiha sawarikul anwar wa alima wujudul dha'fi minka qallala a'dadaha wa alima al-istiyajaka ila fadlihi fakassara amdadaha payah sikit payah nak menyebut tu kan. Ini bahasa Arab. Baik. Baik, kita lihat satu persatu dulu sebelum kita lihat kepada syarahnya. Yang pertama, la yastakiril warda illa jahul. Apa maksud itu? Yang meremehkan wirid hanyalah orang yang bodoh. La yastakiril warda illa jahul. Kalau dalam terjemahan segi harfiahnya, la yastakiril warda, tiada memandang remeh akan wirid illa kecuali jahul, kecuali orang yang bodoh. Kecuali orang yang bodoh, jahul. La yastakiril wada illa jahul, tiada memandang remeh akan wirid illa kecuali al-jahul, orang yang bodoh. Kemudian al-waridu yujadu fi daril akhirah. Warid itu boleh didapati di negeri akhirat. Warid itu boleh didapati di negeri akhirat. Dia ada dua sini. Pertama wirid, yang ketiga warid. Warid adalah hasil daripada wirid. Jadi kata musannaf, al-waridu yujadu fi daril akhirah. Warid itu boleh didapati ataupun boleh dicapai di negeri akhirat besok. Kita boleh dapat kat sana. Kemudian al-wirdu yantawi bintiyai hazida. Kemudian warid, dia kata warid akan terlipat bersama terlipatnya dunia ini. Warid akan terlipat, yantawi mana terlipat, bintiwai hazida, dengan berlipatnya dunia. Maksudnya dunia ni akan panak, dunia akan hancur. Jadi bila dunia hancur, habislah kita punya wirid-wirid itu. Jadi yang kekal besok adalah warid, kata Muslim. Baik, kemudian wa aula ma yuqtana bihi ma la yuqtalifu wujuduhu. Sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan adalah apa yang tidak digantikan wujudnya. Al-aula ma yuqtana bihi ma la yukhlafu wujuduhu. Dan yang lebih aula iaitulah apa-apa yang diperhatikan, kan? Sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan adalah apa yang tidak digantikan dengan wujudnya. Okey. Tu tak faham sangatlah kan? Nanti kita tengoklah pensyarah tu. Baik, kemudian wal wirdu huwa talibuhu minka. Wirid itu iaitulah sesuatu yang merupakan tuntutan Allah kepada diri anda. Sedangkan warid wal wirdu anta talibuhu minka. Sedangkan warid itu dia menuntut akan kita. Wirid ialah apa yang kita tuntut, apa yang kita amalkan, apa yang kita buat. Sedangkan warid ialah sesuatu yang menuntut kita besok. Dia akan datang kepada kita. Maksudnya kemudian wal aina ma huwa talibuhu minka mimma huwa matlabuka minku matlabuka minhu. Baik. Kemudian seimbangkanlah tuntutan Allah Ta'ala kepada anda dibanding dengan tuntutan anda kepadanya. Seimbangkan, dia kata.
Seimbangkan sesuatu benda yang kita tuntut. Bukan situ wa aina ma huwa talibuhu minka mimma huwa matlabuka minhu. Ada terjemah situ tak? Wa urudul imdad bi khasabil istidad. Itu lain tu. Itu seimbangkanlah tuntutan Allah kepada anda dibanding dengan tuntutan anda kepada dia. Itu terjemahan dia. Urudul imdad bi hasabil istidad wa syurukul anwar ala hasabil sifail asrar. Itu terjemahan kemudiannya. Kecemerlangan cahaya sesuai pula dengan keheningan hati. Jadi kata-kata ainama huwa talibuhu minka mimma huwa matlabuka minhu, itu dia tak ada terjemah kat situ. Dia tak terjemahkanlah. Jadi kita terjemahkan sendirilah. Wa ainama huwa talibuhu, dan di mana sahaja kan yang kamu menuntut daripada engkau, yang menuntut ia pada engkau, itu setengah daripada apa yang kamu menuntut ia daripadanya. Ainama huwa talibuhu minka, di mana sahaja yang ianya menuntut daripada engkau, itu adalah setengah daripada apa yang dia apa yang kau menuntut daripadanya. Apa yang kau menuntut daripada dia. Itu maksudnya pada wa ainama huwa talibuhu minka mimma huwa matlabuka minka. Dalam dia punya belakang tu dia tak terjemahkan untuk kata-kata tersebutlah. Yang dia terjemahkan ialah kata-kata wurudul imdad bihasabil istidad. Dia terjemahkan situ. Seimbangkanlah tuntutan Allah Ta'ala kepada anda dibandingkan dengan tuntutan anda kepadanya. So seimbangkan apa yang Allah Ta'ala tuntut pada kita dan apa yang kita mohon pada Allah. Jadi kita seimbangkan, kata musannif. Wa syurukul anwar ala hasabi safail asrar. Kemudian kecemerlangan cahaya sesuai pula dengan keheningan hati seseorang. Kecemerlangan cahaya kita sesuai dengan keheningan hati. Macam mana kita punya hati kita tadi, keikhlasan hati kita terhadap apa yang kita amalkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan pemberian Allah Taala bagi pada kita lah. Macam tu. Kemudian wal aqil wal ghafil iza asbaha yanzuru ma yaf'alu wal aqil yanzuru ma za yaf'alu Allah bihi. Orang yang lalai ialah selalu memandang, memikirkan apa yang akan diperbuatnya pada hari itu. Kata musannif, orang lalai, orang sentiasa memikirkan apa yang dia akan lakukan pada hari itu, pada hari inilah. Sedangkan orang yang berakal wal aqil yanzuru maza yaf'alullahu bihi. Orang yang berakal sentiasa memikirkan apa yang Allah Ta'ala akan buat pada dirinya. Apa yang Allah Ta'ala akan perbuat pada dirinya pada hari ini. Kalau terjemahan dia kata, orang yang berakal, orang yang tidak melalaikan tauhidnya, sentiasa memikirkan apa yang akan dilakukan Allah Ta'ala terhadap dirinya. Itu orang berakal. Orang lalai, dia sentiasa fikir apa benda dia nak buat hari ni, apa program dia nak buat hari ni, kan, ke mana dia nak pergi hari ni. Itu orang yang lalai, kata musannif. Tapi orang akal sentiasa berfikir tentang apa yang Allah Ta'ala nak perlakukan pada dirinya pada hari ini. Masya Allah, tuan. Mendalam sendiri, mendalam betul kata-kata musannif ini. Kemudian innama yastauhisul ibad wa zuhud min kulli syai'in li ghaibatihi 'anillahi fi kulli syai'. Sedangkan kemudian yang membuat resah para ahli ibadah, dan orang-orang zuhud terhadap segala sesuatu adalah kerana adanya kesamaran mereka daripada Allah. Yang ini mereka tidak dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala pada segala sesuatu. Ini yang menjadi resah kepada golongan ahli abid, orang ibadah, dan orang yang ada sifat zuhud terhadap sesuatu, ialah kerana adanya kesamaran mereka daripada Allah. Yang ini mereka tak dapat melihat Allah daripada segala sesuatu. Masya Allah.
Dia memerhatikan apa yang terdapat dalam dunia ni, tetapi tidak dapat mengaitkan dirinya dengan Allah Ta'ala. Dia terdapat mengaitkan kejadian yang berlaku di alam ini dengan Allah Ta'ala. Dia nampak benda yang alam ni, benda berlaku tu. Apa sebalik hikmah tu dia tak nampak. Itu yang menjadi kesamaran lah, yang mana duga cita kepada orang yang abid dan orang yang zuhud. Seterusnya, palau syahiduhu fi kulli syai'in lam yastauhishu min syai'in. Palau syahiduhu fi kulli syai'in lam yastauhishu min syai'in. Apa maksudnya tuan-tuan? Seandainya mereka dapat melihatnya Allah pada segala sesuatu, tentu mereka tidak merasa resah terhadap segala sesuatu. Dia tak akan resah. Kalau seandainya apa yang berlaku di alam dunia ni, alam-alam yang boleh dilihat dengan mata kasar, apa yang dilihat itu dapat mengaitkan dengan Allah Ta'ala, jadi hatinya tak resah. Tapi kalau dia tak dapat mengaitkan apa yang berlaku di alam yang nyata ini, dia terdapat mengaitkan di sebalik itu ada Allah, ini yang menjadikan duka cita kepada diri dia. Dia resah. Gitulah. Ulang balik, seandainya mereka dapat melihat Allah Ta'ala pada segala sesuatu, tentu mereka tidak merasa resah terhadap sesuatu. Baik, kemudian amruka fi hazidar bin nazri fi mukawwanatih. Amruka fi hazidar bin nazri fi mukawwanatihi. Allah Ta'ala memerintahkan anda di dunia ini untuk merenungkan segala ciptaan Allah. Amruka, mana amruka ni urusan kita. Amruka ni urusan kita. Fi hazidar, dalam negeri ini, dalam negara ini, dunia ini. Bin nazri, dengan melihat. Fi mukawwanat, pada segala mukawin ni, dunia lah mukawin ni, ataupun benda-benda mungkin. Alam kan mungkin. Itu antara urusan kita lah. Urusan kita, tugasan kita hidup dalam dunia ni bukan saja untuk ibadah, malahan untuk menilik dan melihat apa yang berlaku di alam dunia ini, dan kita kaitkan semua itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan kuasa Allah. Baik, kemudian fayakshifu laka fi tilkad dar kama an kamaliz zati. Fayakshifu laka fi tilkad dar an kamaliz zatihi. Apa maksudnya tuan-tuan? Dia akan membuka kesempurnaan zatnya kepada anda di akhirat nanti. Dia akan membuka kesempurnaan zat Allah, mana kita dapat melihat Allah SWT dengan mata kepala, yang jelas dan nyata, adalah besok, di akhirat besok lah. Kemudian apa lagi? Alima minka annaka la tasbiru anhu fa asyadaka ma baraza minhu. Alima minka, dia mengetahui daripada engkau, kata Allah, kata musannif, Allah Ta'ala mengetahui daripada kita, annaka, sesungguhnya engkau, la tasbiru anhu, kau tak akan sabar daripada dia. Tak sabar apa? Tak sabar nak tengok Allah lah, maksudnya tu. Fa asyadaka ma baraza minka, maka dia akan memperlihatkan dirinya, memperlihatkan dirinya apabila masa dan ketikanya datang besok akhirat. Dia akan tunjukkan, zahirkan zatnya di hadapan diri kamu lah. Jadi Allah Ta'ala tahu kita tidak sabar, tidak sabarkan, nanti-nantilah, betul tak? Masing-masing nanti macam mana lah zat Allah Ta'ala ni sebenarnya. Kerana kita nampak tu alam saja, alam saja, alam yang nyata, alam syahadah yang kita nampak. So Allah Ta'ala gaib tak nampak, kan? Masing-masing menanti-nanti. Macam menunggu, orang kata apa tu, pengantin datang lah kan, menunggu pengantin datang. Masing-masing macam mana lah rupa pengantin ni kan. Macam mana lah rupa dia, pengantin datang ni kan, cantik ke tak cantik ke perempuan dia, betul tak? Gitu. Masing-masing menanti-nanti. Baik, kemudian lamma alimal haq minka wujudul milal lawana laqat ta'ah. Lamma alimal haqqu minka wujudul milal lawana laqat ta'ah. Maksudnya tuan, oleh itu
Allah Ta'ala memperlihatkan pada anda apa yang datang daripadanya, zat yang hak mengadakan berbagai-bagai ketaatan. Zat yang hak mengetahui bahawa anda cepat jemu menjalani amal ibadah yang terasa berat. Oleh itu dia mengadakan berbagai-bagai ketaatan. Lamma alimal haq, tatkala dia mengetahui benda yang benar minka daripada engkau, wujudul milad, kewujudan orang kata jemu. Kan biasa kadang-kadang kita jemu beribadah. Tak dengan berbagai-bagai ibadah ini. Jadi lawana laka ta'ah, maka dia memperbagaikan bagi kamu tu ketaatan. Jadi dia Allah Ta'ala tak buat kita ni satu benda, satu ketaatan saja. Jadi dia buat pelbagai bentuk ketaatan. Tak hanya kata solat saja satu bentuk ketaatan, malahan bersedekah, dengan berpuasa, dengan berzakat, kan, amal ma'ruf nahi munkar. Tak? Jadi Allah Ta'ala perbagaikan kita buat ketaatan supaya kita jangan jemu. Kalau satu je ketaatan tuan-tuan, sudah tentu kadang-kadang kita jemu kan, balik benda tu je, tak ada ke benda lain. Tak ada ke benda lain yang boleh kita buat. Okey? Jadi Allah Ta'ala tahu. Lamma alimal haq, tatkala mengetahuilah yang hak tu Allah Ta'ala lah, minka daripada engkau, wujudul milal, wujudnya kejemuan, lawana lakata, lalu dia memperbagaikan. Lawana ni mewarnakan lah, memperbagaikan warna. Laka ta'ah, bagi engkau tu ketaatan. Kemudian wa alima ma fika min wujudi syarrahi la hajaraha alaika fi badil awqat liyakuna hammuka iqamatis shalah. Liyakuna hammuka iqamatis shalah. Kemudian apa lagi? Oleh itu dia mengetahui adanya ketamakan pada diri anda. Dia mencegah ketaatan atas anda pada sebahagian masa. Naklah perhatikan anda tertumpu kepada mendirikan solat dan bukannya ada solat. Naklah perhatikan anda tertumpu pada mendirikan solat dan bukannya ada solat. Jadi solat itu bukan hanya semata-mata sebagai satu kewajipan saja. So mana kita perbagaikanlah solat itu. Maknanya apa hikmah-hikmah ni ada solat tu kita kena fikirkanlah. Jangan hanya menumpukan pada satu benda je. Bila Allah Ta'ala kata wajib solat, kita solat, tapi kita tak fikir benda lain. Apa hikmah solat? Apa kata rahsia solat? Apa kelebihan-kelebihan lain yang ada pada solat? Itu pun kita kena fikirkan jugalah, kata musannif. Baik, kemudian la wujudus solah fama kulli musallin mukim as-salatu takhadhu lil qulub min ajnasiz zunub. Baik, kemudian tidak setiap orang yang menjalankan solat itu boleh dikatakan mendirikan solat. Solat itu dapat membersihkan hati daripada kotoran dosa dan membuka pintu keadaan-keadaan gaib. Dan membuka pintu kepada keadaan-keadaan gaib. Kata musannif, dia kata kan, tidak setiap orang mengerjakan solat itu boleh dikatakan solat. Tak semua orang solat tu boleh kita katakan dia ni solat. Ada kadang-kadang solat lalai dalam solat. Ada yang melekakan solat, melewatkan solat. Ada yang solat kadang-kadang macam tak khusyuk solat, kan? Solat main-main, kan? Tengah solat handset pun kadang tak tutup. Tengah solat kan keluar lagu apa benda atas lagu, kan? Kalau dia cepat tutup tak apa, dia biar je tu handset dia. Daripada mula sampai habis solat, tak berhenti-berhenti solat ada punya handset berbunyi. Macam mana nak dikatakan solat? Macam tu. Baik, kemudian as-salatu taharatun lil qulub min ajnasiz zulum. Sembahyang itu membersihkan bagi hati daripada segala kekotoran dosa. Kemudian wal istiftahu lil babil ghuyub, dan untuk membuka segala pintu-pintu keaiban. Ghaib, pintu-pintu ghaib. Bukan keaiban, dia ghaib. Kemudian as-salatu mahalul munajat. Sembahyang itu adalah apa lagi?
Munajat, mana bisikan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada masa berzikir. Kemudian wal ma'dinu musafa, dan juga sebagai ma'din ni kata barang-barang galian, barang galian, ataupun sumber yang menjenihkan hati kita. Dia sumber untuk menjenihkan hati kita. Kemudian tastasi'u fiha ma'ayidin asrar. Kemudian lapangan hal-hal rahsia, ilmu dan juga makrifat dapat menjadi luas dalam solat, dan cahaya daripada Allah Ta'ala yang dapat menerangi dan fikiran di dalam solat. Dan cahaya daripada Allah Ta'ala yang dapat menerangi dan fikiran di dalam solat tadi. Kemudian wa tasriku fiha syawarikul asrar. Tersambunglah tu, tersambungan daripada makna tadi. Alima wujudul dha'fi minka aqallalal a'dadaha. Dia mengetahui, dia Allah Ta'ala tadi mengetahui adanya kelemahan pada diri kita, maka dia mengurangkan bilangan solat, dan dia mengetahui harapan anda terhadap anugerahnya Allah. Jadi Allah Ta'ala dah mengetahui ada kelemahan yang ada pada diri kita tadi. So oleh itu Allah Ta'ala mengurangkan bilangan solat kepada kita. Daripada 50, kan kita kena buat sehari semalam dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj itu. Jadi kepaduan pada permulaannya 50 kali semalam, semayang sehari semalam. Jadi bila Nabi Muhammad turun berjumpa dengan Nabi Musa pada langit yang langit ke-6, lagi ke-6 kan. Maka Nabi Musa kata, umat aku pun berat tak mampu nak buat, kamu pergilah jumpa Allah Ta'ala balik, minta kurang. Maka Nabi Muhammad SAW pun berulang-ulang kali lah naik turun berjumpa Allah Ta'ala untuk dimintakan kurang. Maka akhirnya tinggallah 5 kali sehari semalam. 5 hari sehari semalam itu Nabi Musa kata, umat aku pun berat nak buat 5 kali sehari semalam, mintalah kurang lagi. Nak minta kurang lagi tu kan. Maka Nabi Muhammad SAW jawab, dia kata, aku malu nak berjumpa Allah Ta'ala. Malu nak jumpa Allah, nak minta kurang lagi tuan-tuan. Jadi akhirnya jadi kekallah 5 sehari semalam. Tapi pahalanya sama menyamai dengan 50 kali sehari semalam. Pahala sama, tapi buat dengan sempurna lah. Seterusnya tuan-tuan, wa alima ihtiyajaka ila fadlihi fakassara amdaniha. Kemudian Allah Ta'ala mengetahui akan harapan anda terhadap anugerahnya, maka oleh itu dia memperbanyakkan ganjaran solat tadi. Jadi membanyakkan pahala dia lah. Masya Allah tuan-tuan. Okey, itu dia punya matan tuan-tuan. Panjang dia punya matan ni, Masya Allah. Tapi syarah dia panjang tak? Nak tengok syarah dulu. Masya Allah. Okey, syarahnya daripada muka surat 310 hingga 326. Dia punya syarah dia. Boleh Imam? Imam Ghani boleh? Boleh ya. Nak ke mana pula kan? Gitu. Baik, kita lihat dia punya pendahuluannya. Jadi wirid-wirid harian adalah merupakan kehidupan hati. Ia juga merupakan sumber yang mencerah, menjernih dan juga mementeramkan hati. Ini nak cerita tentang wirid tuan-tuan. Wirid-wirid harian. Kadang-kadang di kalangan kita ni kita ada wirid-wirid harian lah. Wirid duha lah, wirid orang kata wirid, orang kata lepas solat zuhur lah, wirid lepas solat asar, kan wirid sebelum maghrib lah, macam-macam wirid lah. Kalau tuan-tuan nak tengok tentang bab wirid ni, tengok dalam kitab Al-Azkar Manawi. Kat situ banyak tentang wirid. Okey. Kemudian apa lagi dalam kitab, apa lagi dalam kitab kitab Hidayatus Salikin. Kitab Hidayatus Salikin Imam Ghazali. Kat situ pun banyak tentang cerita tentang wirid. Wirid pagi, wirid petang, wirid malam. Kan? Kemudian Asana Bana pun dia ada karang Al-Maqsurat. Asana Bana. Okey, wirid pagi, wirid petang pun ada. Tuan-tuan boleh baca lah tentang wirid-wirid itu kan. Baik. Jadi tuan-tuan, wirid-wirid harian adalah merupakan kehidupan hati kita. Dia lah yang menghidupkan hati kita. Dia juga yang menjadikan hati kita tercerah. Dia menjenihkan hati kita dan juga dia mententeramkan hati kita. Macam tu.
Jadi solat bila disebahkan kepada wirid-wirid adalah merupakan satu ibadah khusus. Bila disebahkan dengan amalan Islam, dia adalah merupakan amalan umum. Macam tu. Solat ni pun termasuk dalam wirid juga. Ini yang kata solat ni wirid yang terbesar. Wirid yang terbesar. Jadi ada wirid yang besar, ada wirid kecil. Macam tuan-tuan wirid yang tuan-tuan lepas solat tu kan. Lepas solat tu kan wirid. Tu wirid kecil lah tu. Macam tu. Ia merupakan tiang seri utama kepada ibadah dan juga amalan. Daripada sini tuan-tuan, tak heranlah apabila orang Islam itu begitu bersungguh dalam menunaikan solat dengan berusaha memenuhi segala amalan yang berkaitan dengannya, khusyuknya, fardunya, sunat-sunatnya dan juga zikir-zikirnya. Jadi tak heran tuan-tuan, banyak dari kalangan kita ni masing-masing cuba sedaya upayalah untuk menyempurnakan solat. Solat dengan sebaik mungkin. Kan? Kadang-kadang gajin pergi kursus. Bila ada dengar kursusnya tentang solat, pergi. Kadang dah dengar tu, dah pernah dengar dah. Poi lagi tu. Poi lagi nak dengar tentang kesempurnaan solat. Solat cara Nabi lah, macam-macam ni kan. Solat sunnah lah, macam-macam khusus bina. Pergi dengar tentang solat saja. Baik, kemudian begitu juga dengan zikir-zikir selepas solat. Diikuti pula dengan istighfar. Tentang istighfar, kemudian tahlil, tasbih, tahmid, takbir, selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ungkapan kalimah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini antara bentuk-bentuk wirid zikir-zikir yang tuan-tuan biasa amalkan tu. Tuan-tuan biasa amalkan. Jadi abang malang kepada sesiapa yang malas wirid. Ada kadang-kadang lepas solat dia terus cabut. Doa pun kadang-kadang tak buat. Tak sempat nak doa. Tak tahulah dia tak sempat nak doa ke, ataupun mungkin dia anggap doa tu bid'ah ke, ataupun dia anggap wirid tu bid'ah ke, saya tak tahulah. Betul tak? Tapi nampak memang kelang kabut lah macam tu. Habis solat tu terus jauh. Imam belum sampai imam baca istighfar dia dah cabut dah. Belum sampai belum sebut astagfirullah lagi. Imam belum sampai sebut astagfirullah, dia dah cabut dah. Tak mana nak pergi tak tahu. Apa benda nak kerja pun tak tahu. Baik, kemudian tu kan, selain daripada itu terdapat doa-doa harian yang lain. Dalam fasa ini tuan-tuan, Syekh Athaillah As-Sakandari ingin memperingatkan kita tentang pentingnya memberikan tumpuan kepada wirid-wirid, khususnya solat. Dan inilah perbicaraan yang dikenakan oleh beliau dalam fasal ini. Semana dalam fasal ini ada yang menekankan tentang solat dan segala wirid-wirid yang lain lah. Macam tu. Kemudian dalam fasal ini juga Syekh Athaillah memperkenalkan pada kita hikmah disyariatkan berbagai-bagai bentuk amalan ketaatan yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah bagi mengelakkan jemu dan bosan. Masya Allah. Jadi dalam fasal ini Musnad juga menekankan tentang mana ketaatan tu bukan satu benda je. Jadi pelbagai bentuk ketaatan. Kan benda ni pun kadang kita dah sentuh kat belakang lah. Ada sentuh kan berkenaan dengan pelbagai ketaatan, pelbagai bentuk kebajikan ni. Sebab kalau satu je ketaatan yang kita perlu buat, yang mesti buat ataupun yang dihusulkan untuk kita, jadi susah lah. Kerana jiwa ni kadang-kadang kita cepat bosan, malas dan sebagainya. Jadi kalau banyak bentuk kebaikan, okey, alhamdulillah. Malas buat ni, buat jannah. Malas buat jannah, buat yang itu. Gitu. Kemudian melakukan satu amalan saja kadang-kadang boleh menjemukan hati seseorang, kata musannif. Di dalam pasal ini tuan-tuan, Syekh Athaillah menarik perhatian kita kepada peninjauan kepada kesempurnaan makrifah ataupun makrifat, dan menjelaskan luput mengamalkan solat adalah disebabkan lemahnya persediaan, kurangnya kejenian hati, hilangnya penyerahan diri kepada Allah, dan tawakal pada Allah Ta'ala pun kurang, hilang. Ini antara salah satu sebab lah orang itu malas berwirid. Dia malas wirid, malas berzikir kepada Allah. Kan? Antaranya ialah lemah persediaan untuk wirid. Kemudian kurang kejenian hati. Memang hati itu kadang berkarat. Hati berkarat, penuh dengan benda-benda yang
benda-benda yang ya, contohnya permakanan. Lepas tu permakanan pun kadang-kadang menjadi cara kita juga. Suka kepada bab dunia, suka asyik fikir tentang main aja kan. Main tu, main ni, sonok sana, sonok sini dan sebagainya. Jadi hanya fikir tentang bab dunianya. Jadi bila banyak fikir bab dunia, jadi dalam bab wirid ni dia malas. Malaslah wirid ni. Tak ada masa lah nak wirid ni. Alah tunggulah dulu aku pencen. Tunggulah pencen. Ni dah pencen dah, berapa kali pencen dah ni. Macam tu juga. Tak juga ada perubahan aja tu. Masya-Allah. Kemudian ketika Syekh minta anda supaya beriltizam dengan wirid, bila menjelaskan kepada anda di dalam fasa ini, orang arif tidak akan merasa lia dengan ibadah. Dia kata, orang yang arif tidak akan merasa lia dalam ibadah. Kerana apa? Kerana dia mengumpulkan antara ibadah dengan makrifat kepada Allah. Dia mengumpulkan dengan ibadah dan dengan makrifat. Makrifat ni hati yang begitu mendalamlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makrifat ni dia lebih kurang sama dengan makna ilmu. Apa makna ilmu? Ilmu ialah ma'rifatul ma'lum. Ma'rifatul ma'lum, mengenal benda yang maklum, benda yang mudah. Sedangkan makrifat ni lebih mendalam makna daripada ilmu. Banyak orang ada berilmu tetapi tidak ada makrifat. Kan? Kalau orang ada makrifat, sudah tentu dia berilmu. Macam tu. Kemudian orang-orang yang hanya membataskan diri pada ibadah dan zuhud saja, tanpa berusaha mendapatkan makrifah, akan merasa lia, akan merasa dingin lia. Itu sebabnya bukan saja kita melupakan ibadah, bukan saja kita melupakan pada zuhud kepada Allah, tetapi dalam masa sama kita merasakan kewujudan Allah. Kita merasakan kewujudan Allah Ta'ala dalam diri dia, dalam diri kita, yang kita memikirkan melihat apa yang kita kerjakan. Kemudian walau bagaimanapun tuan, bagi mengelakkan dihinggapi oleh unsur khayalan di dalam memahami makrifat, Syekh menjelaskan kepada kita bahawa makrifat yang sebenarnya ialah akhirat. Dia kata, mana makrifat sebenarnya? Akhirat lah. Kan matlamat kita akhirat, bukan matlamat kita dunia. Dunia ni adalah jambatan akhirat aja. Yang silap di kalangan kita ni duk sibuk fikir tentang dunia. Sampai ke akhirat dia tak ada, bekalan akhirat tak ada, kosong. Habislah itu. Baik, kemudian di dunia ini hanya berbentuk renungan terhadap kesan-kesan kewujudan Allah dan merasai akan sifat-sifat Allah Ta'ala saja. Itu dunia. Dunia ni tujuannya untuk kita fikir. Fikir kan apakah hikmah di sebalik daripada sesuatu kejadian terdapat dalam dunia ni. Okey. Contohnya matahari lah, peredaran matahari daripada timur ke barat. Apa hikmah daripada penciptaan matahari? Bulan hanya terbit waktu malam, siang tak terbit. Apa hikmah daripada penciptaan bulan? Bintang-bintang betul juga. Bintang-bintang yang begitu jauh, walaupun saiz bintang lagi besar daripada matahari. Kalau tuan-tuan lihat dalam YouTube kan, perbezaan antara matahari dengan bintang-bintang. Rupa-rupanya bintang jauh lebih besar daripada matahari. Tuan-tuan, berpuluh ribu kali ganda dia punya saiznya lagi besar daripada matahari. So apakah hikmah dia? Tentu setiap benda tu ada hikmah lah. Kan? Keinginan kita dalam dunia ni, tak semua keinginan kita boleh tercapai. Kita nak kaya tapi tak kaya-kaya. Kita nak senang kadang-kadang tapi tak senang-senang. Macam tu juga. Betul tak? Apakah hikmah terdapat di situ? Jadi kita memikirkan tuan apa yang terjadi di alam ini tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita masuk ulasan sikit. Ulasan bagi mengekalkan hati orang yang menempuh perjalanan menuju pada Allah supaya sentiasa dalam keadaan sedar, kemudian memerlukan kepada banyak amalan. Jadi kalau kita nak kekalkan hati kita ni dalam konteks kita nak menuju pada Allah Ta'ala ni, menempuh jalan pada Allah, so macam mana tuan-tuan supaya hati kita ni sentiasa istiqamah dalam menuju pada Allah ni? Macam mana? Kata Mas Sanam, kena banyak buat amalan. Kena banyak buat amalan. Kemudian perbagaikan amalan, jangan satu saja. Kemudian dia kata ruh setelah masuk pada jasad
menjadi tawanan kepada jasad. Akibatnya ia telah mewujudkan kesesakan itu pada jasad. Jadi akhirnya roh terhijab pada Allah Ta'ala. Kata musannif, roh asalnya suci. Roh asalnya suci, betul tak? Roh asalnya tidak ada dosa. Kemudian roh masuk dalam tubuh badan manusia. Tubuh badan manusia kadang-kadang lebih kuat berbanding dengan roh. Jadi tubuh badan banyak buat benda tak elok. Jadi akhirnya roh akan terhijab daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kata musannif. Gitu. Akibatnya dia telah mewujudkan kesan itu pada roh, pada jasad. Jadi roh akhirnya terhijab daripada Allah Taala. Pada asalnya dia mengenal Allah Taala dalam arti kata sebenar. Akhirnya tak mengenal Allah Taala lagi. Nampak? Asalnya dia kenal Allah Taala, roh dia cinta Allah Taala. Kan suci. Bila masuk dalam tubuh badan manusia ni dogi. Jadi dia terpengaruh dengan jasad manusia. Kan akhirnya roh terhijab daripada Allah. Dan akhirnya roh ada tidak mengenal Allah Taala lagi. Dia tak kenal Tuhan dah. Kenapa? Kerana dah dipengaruhi oleh jasad. Yang buat banyak buat dosa. Akhirnya Allah Taala sebut dalam Quran, dia kata wa iz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim zurriyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Surah Al-A'raf ayat 172 ini berkenaan dengan perjanjian Allah Taala dengan manusia ni di alam ruh. Dan ingatlah wahai Muhammad ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak Nabi Adam, zuriat keturunan anak-anak Adam daripada tulang sulbi mereka, dan dijadikan mereka sebagai saksi terhadap diri mereka sendiri, sampai dia bertanya ke dalam firman-Nya, bukankah aku ni Tuhan kamu? Maka semua mereka menjawab, dia kata kami menjadi saksi. Alastu bi rabbikum qalu bala, ya. Kan syahidina, kami persaksikan. Yang demikian itu supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat sesungguhnya kami adalah lalai terhadap hakikat tauhid ini. Okey. Kemudian apabila roh masuk jasad, dia terpengaruh dengan tuntutan-tuntutan jasad, dan perkara ini memberi kesan pada hati secara langsung. Nampak? Bila dia masuk dalam jasad manusia, dia akan terpengaruh dengan keinginan jasad. Apa keinginan jasad? Macam-macam lah. Nak tidur lebih, kan? Nak baring lebih, nak main lebih, nak bawa sonok lebih, semua nak lebih lah tu, kan? Keinginan jasad tadi. Jadi roh terpaksa ikut. Okey. Jadi sejauh mana kekuatan cahaya hati, sejauh itulah kekuatan seorang insan dalam memerangi jasad yang diharamkan ke atasnya. Apabila seorang itu melakukan dosa, maka tumbuhlah dia satu titik hitam pada hati dia. Jadi bila roh tadi dah ada jasad buat dosa, jadi dia akan beri roh, akan timbullah titik hitam pada hati manusia tadi. Aja tu. Jadi akhirnya lama kelamaan akan bertambah banyak dan sebagainya. Sampai situlah. Wallahu a'lam bissawab. Banyak lagi tu kan. Cukup Mana je? Baca sikit. Okey, kita baca sikit lah sebelum kita tutup ni. Muka surat 199. Okey, 199. Sikit je, tak banyak. Baik. Menambah perkataan Sayyidina. Masalah menambah taswid perkataan Sayyidina ketika tasyahud berdoa dan muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah hukum menambah perkataan Sayyidina kepada nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tasyahud berdoa dan muji Rasulullah? Bolehkah kita menambah perkataan Sayyidina itu? Ini persoalan dia. Boleh tak? Dulu kan sibuk, dulu kan bising. Oh, tak masina tak boleh, ada yang tekan boleh. Boleh tak boleh. Jadi berbalah. Jadi jawapannya tuan-tuan, sebutan Sayyidina yang bermaksud penghulu kami atau ketua kami termasuk amalan yang sangat mulia dan dianjurkan dalam tasyahud akhir dan juga tasyahud awal.
kerana dia merupakan salah satu bentuk penghormatan dan juga sanjungan serta adab kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi kita dianjurkan. Dalilnya hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana sayyidul walad Adam yaumil qiyamah. Wa awalu man yanshaqu anhu al-kubru wa awalu syafi'in wa awalu musyaffa'." Aku adalah penghulu ataupun sayyid anak Adam pada hari kiamat, dan akulah yang pertama sekali bangkit pada kubur. Aku juga yang pertama sekali beri syafaat, dan aku juga yang pertama sekali diberi hak untuk memberi syafaat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku adalah penghulu pada hari kiamat. Aku yang pertama sekali keluar daripada kubur. Aku yang pertama sekali boleh bagi syafaat kepada orang lain, dan aku yang pertama sekali diberi hak untuk beri syafaat. Baik, keterangan hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi syahid atau ketua akhirat. Walau bagaimanapun tuan-tuan, ia tidaklah bererti bahawa baginda menjadi syahid pada hari kiamat. Maka malah baginda juga syahid di dunia akhirat. Walau bagaimanapun, ia tidaklah bererti baginda menjadi syahid hanya hari kiamat saja. Malah baginda juga syahid di dunia akhirat. Bukan kiamat saja, kat dunia pun menjadi syahid. Dalam peristiwa Isra Mi'raj kan, siapa jadi imam ketika semayang di Masjidil Aqsa Muqaddis dalam peristiwa Isra Mi'raj? Kan Nabi kan jadi imam. Jadi kemudian yang kedua, pendapat ulama. Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri menyebutkan dalam kitabnya hasyiahnya, al-aula zikru sayyidah al-aula zikru sayyadati li'anna afdalu sulukul adab khilafan liman qala al-aula tarku siyadah iktisaran alal waridi wal mu'tamad al-awwal wal hadis la tusawwiduni fi salatikum bil wawi la bil ba'i batil. Maksudnya yang lebih utama adalah mengucapkan perkataan Sayyidina sebelum nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana hal yang lebih utama adalah bersopan santun kepada baginda. Berbeza bagi mereka yang berbeza pendapat bahawa meninggalkan menyebut Sayyidina adalah lebih baik berdasar pada hadis. Sedangkan hadis ada menyatakan bahawa janganlah menyebut Sayyidina dalam solat kamu. Itu hadis tu batal. Hadis tu batil lah. Jadi maknanya boleh sebutlah. Malah dalam kitab-kitab turas pun, kitab-kitab ulama-ulama pun banyak menyebutkan dibenarkan, boleh. Dalam kitab Bajuri pun boleh. Dalam kitab Yanatul Talibin pun boleh. Boleh kita sebut Sayyidina. Kemudian Al-Muhaddis Said Alawi Al-Abbas Al-Maliki menjelaskan bahawa sekurang-kurangnya ada 4 hujah menolak pendapat yang melarang menyebut perkataan Sayyidina ketika berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mana hujahnya? Dia ada 4 hujah. Pertama, tidak ada keterangan secara jelas dan tegas sama ada daripada Quran atau hadis ataupun para imam yang 4 untuk menyatakan batal solat kita mengucapkan Sayyidina. Tidak ada nas. Sama ada Quran atau hadis menyatakan tertolak, menyatakan batal solat, tak ada. Kemudian yang kedua, orang yang menyatakan batal tak pernah memberikan dasar dan dalil hukumnya. Ada orang kata batal, tapi mana nas dia? Dia kata batal macam tu je. Mesti ada punya alasan dia, mesti ada hujahnya, dalilnya. So mana dalilnya? Tak ada dia tu. Kemudian yang ketiga, 3 imam yang 4 termasuklah Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i sepakat tentang persyaratan menambahkan Sayyidina ketika berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda penghormatan dan kesopanan terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat,
ramai ulama salaf yang menyatakan bahawa dalil yang dijadikan dalil oleh mereka yang menolak Sayyidina adalah batal. Antaranya Al-Bakri. Kan? Ramai ulama salaf yang menyatakan bahawa hadis yang dijadikan dalil oleh mereka yang menolak perkataan Sayyidina adalah batal. Antaranya Al-Bakri bin Muhammad Asy-Syatra, pengarang kepada kitab Inat Talibin, dan Imam Ramli dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Jadi pengarang Inat Talibin, ni ayah pun disebut dalam kitab mereka. Siapa yang tak kata Sayyidina batal ni salah. Sebenarnya bolehlah kita menambah perkataan Sayyidina. Baik, kemudian perbincangan hadis yang melarang menambah Sayyidina. Hadis tu ialah la tusawiduni fi solah. Okey, ni last sekali. Komentar hadis ini ada maudhu'. Dia kata pengarang hadis ni ada hadis maudhu', palsu, yang tidak ada sal, tidak ada sal. Ia dinaskan oleh Hafiz Asy-Syakawi dalam kitab Maqasid Al-Hasanah. Kemudian dalam kitab Al-Hawi, apabila ditanya mengenai hadis tersebut, Imam Jalaluddin As-Suyuti menjawab dengan tegas bahawa tidak pernah ada hadis berkenaan dengan ini. Jadi hadis ni batil. Hadis ni batil lah. Yang menyatakan orang kata tak boleh sebut Sayyidina. Batil. Kemudian Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Sasuddin Ar-Ramli, Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Imam Al-Qari, para fuqaha Imam Syafi'i, Imam Maliki dan lain-lainnya, semua menyatakan bahawa hadis ini sama sekali tak benar. Hadis atas tadi lah, la tusawiduni fi solah. Jangan kamu ucapkan Sayyidina dalam solat ni. Hadis ni tak tahu pasal usul dia. Jadi semua para ulama menolak hadis tersebut. Jadi mana bolehlah kita sebut perkataan Sayyidina dalam solat. Wallahu alam bisawab. Sekian saja tuan-tuan perbincangan pada pagi ini, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sama-sama bincangkan mudah-mudahan akan dapat panduan dalam amalan kita, insya-Allah. Habis tak ada soalan. Mana? Saya sebut. Tak apa. Tak salah pun. Tak sebut. Yang paling baik sebutlah. Ya. Ni dah habis tadi. Jajab niat dah. Ada jawapan tak? Soalan dan jawapan sekali dah ada. Kalau ada jawapan saya tak soal. Tak, kadang soalan ada tapi abang dah jawab. Mereka hanya tentang satu bala yang kena sama ada kita bawa kereta aksiden semua, itu silap siapa tak? Ada yang kata silap driver, kadang kena Allah. Saya pernah kena tembak 13 round. Pak kali kena serentak, tapi masih boleh berdiri, boleh berdiri. Bala bencana. Dia kata saya pernah buat salah tu. Wallah alam lah. Abang ada buat salah ke? Ada buat salah? Rasa-rasa ada sikit lah. Rasa-rasa ada sikit. Jadi Allah nak bagi baik lah. Bala bencana ni bukan kuasa kita, kuasa Allah. Kalau nak bagi tu kita kena terima lah, redha. Kalau seandainya bala tu kena pada kita dan kita mati syahid lah. Kan? Mati syahid lah namanya. Contohnya orang kata kemalangan, dihimpap dengan benda yang berat, termasuk syahid, tapi syahid akhirat lah, bukan syahid dunia. Dalam konteks dunia orang tak panggil kita syahid, tapi syahid akhirat kita dapat pahala syahid lah. Kalau syahid dia ada berbagai bentuk. Kalau dia mati dia tembak itu syahid. Kalau dia kena tembak, masa dia mati besok dia syahid tak? Dia tembak ni kan dia berita tembak 30 round kan. Dia mati dia orang tu kan. Berapa lama dia kena tembak tu lagi dia tak ada lah. Dia sakit tu kena tembak tu. Bukan dia.
bukan mentak dan dia tak mati di motor, tapi lambat dia mati lagi saya. Itu kalau sakit terlantar. Ini tak ada terlantar. Sehat je nampak kan? Ustaz, minta maaf sikit ya. Ha. Tahun 60 Ustaz ada di mana? Saya 60. Dah hidup dah. Belum lahir lagi. Saya ada di Kongo. Saya banyak pergi sedekah pada orang Kongo. Itu sebab saya kena tembak kenapa lah pada kata saya banyak pergi sedekah. Tak payahlah cerita sedekah tu. Aduh. Yalah, betul lah. Okey. Allahu Akbar. Doa tapi lagi. Auzubillahi bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsiran wasi'an nafata ya alim. Nawalana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tahlana ta'alibin. Allahumma faqina fid-din, Allahumma faqina fid-din wa 'allimna ta'wil arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Qabalallahu minkum.